Pada subuh 15 Agustus 2019, daerah Pontian, Johor baru sahaja dilanda amukan alam yang dahsyat. Taufan kencang dengan kelajuan angin yang memusnahkan telah membadai kawasan selatan tanah air itu, meninggalkan kemusnahan dan kehancuran di mana-mana. Langit masih lagi kelabu pekat, dan angin bertiup kencang menghasilkan bunyi yang menakutkan melalui pokok-pokok bakau yang sudah gondol. Air dari sungai dan parit melimpah membanjiri benteng-benteng. Di tengah-tengah suasana huru-hara dan menyedihkan itu, susuk tubuh seorang wanita kelihatan terhuyung-hayang dan berulang kali jatuh di atas jalan berlumpur yang menuju ke balai polis daerah. Wanita itu ialah Siti Aminah, 35 tahun. Rambutnya kusut masai dan basah lencun, melekat pada wajahnya yang pucat lesi dan hilang semangat. Baju kurung yang dipakainya basah kuyup dan dipenuhi lumpur. Dia tidak menangis, seolah-olah air matanya sudah kering, hanya matanya yang terbuka luas kelihatan kosong. Dia terus meluru masuk ke bilik pegawai bertugas di balai polis, di mana para anggota juga sedang sibuk menguruskan file-file yang basah akibat tempias angin. Dia rebah ke lantai. "Tolong, tolong!" Suaranya serak dan pecah. "Mati, semua dah mati. Suami saya, 2 anak saya, semua dah mati." Laporan tragis daripada Siti Aminah itu membuatkan seluruh balai polis tergamam. Serta-merta, anggota polis dan sukarelawan dikerahkan, walaupun angin masih bertiup kencang. Mengikut petunjuk dalam keadaan terdesak yang diberikan oleh Siti Aminah, mereka menuju ke kawasan kolam udang milik keluarganya yang luas. Lokasi kejadian adalah sebuah kolam udang seluas berpuluh-puluh hektar, air kolam melimpah dan keruh, permukaannya masih dipenuhi sampah sarap dan dahan-dahan pokok yang patah akibat ribut malam tadi. Di satu sudut kolam berhampiran sebuah pondok usang, satu pemandangan tragis kelihatan. Sebuah sampan komposit kecil yang biasa digunakan untuk bergerak di dalam kolam sedang terapung dalam keadaan terbalik. Tidak jauh dari situ, 3 mayat sedang terapung-apung di permukaan air. Pasukan penyelamat segera meredah air untuk membawa mayat-mayat itu ke darat. Mangsa pertama dikenal pasti sebagai Ahmad bin Kasim, 40 tahun, pemilik kolam udang dan suami kepada Siti Aminah. Mangsa kedua ialah seorang remaja, Farid bin Ahmad, 16 tahun. Dan mangsa terakhir yang paling tragis ialah seorang budak lelaki kecil, Fitri bin Ahmad, yang baru berusia 6 tahun. Apabila melihat mayat kedua-dua anaknya, Siti Aminah akhirnya rebah. Dia menjerit sekuat hati, meluru untuk memeluk mayat Fitri lalu pengsan. Penduduk tempatan dan jiran-jiran yang datang tidak dapat menahan air mata. Satu tragedi yang terlalu dahsyat, sebuah taufan telah meragut seluruh keluarga wanita malang itu. Apabila disedarkan oleh pegawai perubatan, Siti Aminah menceritakan keseluruhan kejadian dalam isak tangisnya. Dia mendakwa bahawa sejak beberapa hari lalu, perniagaan keluarganya menghadapi banyak masalah. Udang dijangkiti penyakit dan mereka mengalami kerugian besar. Petang semalam, suaminya Ahmad telah pergi minum untuk menghilangkan kesedihan bersama beberapa orang rakannya. Menjelang malam, Ahmad pulang dalam keadaan mabuk teruk. Angin ribut pada masa itu sudah mula bertiup kencang. Ahmad yang kecewa kerana kerugian dan ditambah pula dengan pengaruh alkohol, mula mengamuk tanpa sebab. Dia memaki hamun dan merosakkan barang-barang. Dia berkata dia perlu pergi ke pondok di kolam untuk memeriksa mesin pengudaraan, takut ia rosak akibat ribut. Siti Aminah telah merayu dan berkata, ribut terlalu kuat dan berbahaya, menyuruhnya pergi selepas ribut reda. Tetapi Ahmad tidak mendengar dan menolaknya ke tepi.
Perkara yang paling mengerikan menurut Siti Aminah ialah Ahmad turut membawa kedua-dua anaknya bersama. Dia menarik Farid, anak tirinya hasil perkahwinan terdahulu, dan juga Fitri, anak kandung mereka berdua. Dia menjerit mengatakan dia mahu tidur di pondok supaya tenang, tanpa mengendahkan tangisan istri dan ketakutan kedua-dua anaknya. Saya dah melutut. Siti Aminah menangis teresa-esa. Saya merayu padanya jangan pergi, jangan bawa anak-anak. Ribut sangat kuat, tapi dia terlalu mabuk. Dia tolak saya sampai jatuh dan tarik kedua-dua budak itu ke sampan, hidupkan enjin dan terus pergi ke pondok. Saya hanya mampu berdiri di tebing, melihat sampan itu hilang, ditelan hujan dan ribut. Dia menceritakan bahwa sepanjang malam itu dia tidak tidur, duduk meringkuk di dalam rumah sambil berdoa dengan hati yang tidak keruan. Sehinggalah subuh tadi, apabila angin reda, dia bergegas lari ke tebing kolam dan pemandangan mengerikan itu berlaku. Sampan terbalik, ketiga-tiga beranak itu mati lemas. Cerita Siti Aminah ditambah dengan realiti tragis di hadapan mata, membuatkan semua orang percaya bahwa ini adalah satu kemalangan lemas yang menyayat hati. Puncanya adalah Ahmad yang mabuk dan keganasan ribut. Berita itu segera dilaporkan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian. Kes itu pada mulanya direkodkan oleh pihak berkuasa tempatan sebagai kemalangan tragis tanpa unsur jenayah, dan mayat-mayat itu sedia untuk diserahkan kepada keluarga untuk urusan pengebumian. Namun, disebabkan keseriusan kejadian yang melibatkan 3 kematian serentak, prosedur memerlukan pengesahan daripada Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Tengah hari itu, satu pasukan dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ IPK Johor tiba di lokasi kejadian. Pasukan itu diketuai oleh Senior Assistant Commissioner SAC Azman bin Hashim, timbalan ketua jabatan, seorang pegawai penyiasat veteran yang telah mengendalikan beratus-ratus kes besar dan kecil di kawasan perairan itu. Azman, seorang lelaki bertubuh kecil dan kurus, kulitnya gelap dibakar matahari dan angin, tetapi mempunyai sepasang mata yang sangat tajam. Beliau diam mendengar laporan anggota polis tempatan mengenai keseluruhan keterangan Siti Aminah. Beliau juga melihat wanita itu yang sedang dipapah oleh ahli keluarga, menangis teresak-esak di sisi mayat suami dan anak-anaknya. Wajahnya tidak menunjukkan sebarang emosi. Selepas mendengar laporan, beliau tidak berkata apa-apa. Beliau memakai but getah dan baju hujan, seorang diri meredah ke kawasan kolam di mana sampan itu terbalik. Beliau memerhati lokasi itu dengan teliti. Berdasarkan pengalamannya sebagai seorang yang lahir dan membesar di kawasan berair, beliau serta-merta menyedari kejanggalan yang pertama. Sampan itu terbalik di kawasan yang, walaupun airnya naik, kedalamannya hanya sedikit melebihi paras dada orang dewasa. Lebih penting lagi, lokasi ini terlindung di sebalik rimbunan pokok bakau. Ini adalah kawasan yang paling tenang dari tiupan angin di seluruh kolam itu. Ribut yang kuat sememangnya berbahaya, tetapi untuk menterbalikkan sebuah sampan komposit yang agak berat tepat di lokasi ini adalah sesuatu yang sangat sukar difahami. SAC Azman kembali ke tebing. Beliau memberi isyarat kepada doktor forensik kontingen yang datang bersamanya untuk memulakan pemeriksaan awal di lokasi. Beliau menunduk dan memeriksa sendiri mayat-mayat itu. Beliau memerhati dengan teliti mayat Ahmad bin Kasim. Dia seorang lelaki yang tegap. Kemudian beliau beralih kepada mayat remaja Farid bin Ahmad 16 tahun yang sedang membesar dan juga kelihatan sehat. Dan kemudian beliau menemui kejanggalan kedua, yaitu keadaan ketiga-tiga mayat. Mereka mati dalam keadaan yang hampir tenang, tanpa tanda-tanda tipikal orang lemas. Apabila seseorang terbalik dari sampan, terutamanya dalam ribut, naluri untuk hidup akan membuatkan mereka merontak-rontak dengan terdesak.
Akan ada tanda-tanda kekejangan otot, tangan dan kaki mengerekot, cuba berpaut, dan paru-paru serta perut akan dipenuhi air berlumpur akibat panik. Tetapi ketiga-tiga mangsa ini, keadaan mereka terlalu rileks. Wajah mereka, walaupun kebiruan, tidak menunjukkan sebarang tanda pergulutan hidup dan mati. S.A.C. Azman berdiri tegak. Beliau memandang ke arah Siti Aminah. Wanita itu masih menangis, tetapi ada satu ketika, seolah-olah dia merasakan pandangan tajam S.A.C. itu. Dia mengangkat muka, dan mata mereka bertemu. Dalam sekelip mata yang singkat, S.A.C. Azman melihat wanita itu tersentak. Matanya jelas menunjukkan ketakutan, bukan kesedihan melampau seorang istri dan ibu yang baru kehilangan seluruh keluarganya. Ini bukan kemalangan. S.A.C. Azman berkata perlahan kepada pembantunya, suaranya menjadi tegas. Ini adalah kes bunuh. Beliau segera memberi arahan. Seluruh tempat kejadian mesti dikepung sepenuhnya. Bawa ketiga-tiga mayat ke pusat forensik negeri untuk bedah siasat terperinci. Larang sesiapa pun, termasuk keluarga, daripada mendekati mayat. Beliau beralih kepada pasukan risikan. Jemput Puan Siti Aminah ke Ibu Pejabat Polis Kontingen untuk disoal siasat. Kita perlu mengambil keterangan yang lebih terperinci. Dan beliau berhenti seketika, lalu segera menghantar satu pasukan risikan untuk menyiasat latar belakang, hubungan sosial, dan terutamanya keadaan keuangan, hutang piutang, dan insurans keluarga ini. Saya mau tahu segalanya. Arahan S.A.C. Azman membuatkan pegawai tempatan terkejut. Daripada sebuah kemalangan yang menyayat hati, kes itu secara rasmi telah ditukar kepada kes jenayah. Wanita malang Siti Aminah dalam sekelip mata telah menjadi suspek utama. Di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor, suasana kerja menjadi sangat tegang. Siti Aminah, selepas dijemput ke Ibu Pejabat, ditempatkan di sebuah bilik soal siasat. Dia nampaknya sudah bertenang selepas kejutan awal. Berhadapan dengan pegawai penyiasat, dia masih mengekalkan lakonannya sebagai seorang istri dan ibu yang sangat bersedih. Dia mengulang-ulang keterangannya mengenai malam ribut yang malang itu, mengenai suaminya Ahmad bin Kasim yang pemabuk dan ganas, dan bagaimana suaminya dengan gilanya membawa kedua-dua anak mereka ke pondok di Kolam Udang tanpa mengendahkan rayuannya. Saya dah buat semua yang saya mampu. Siti Aminah teresak-esak sambil meramah sapu tangan yang sudah basah. Saya dah melutut merayunya, tapi dia terlalu mabuk. Dia tolak saya sampai jatuh. Dia kata kami semua ni biawak hidup, beban. Dia kata dia nak pergi tidur di pondok supaya aman. Saya tak sangka ribut kuat akan terbalikkan sampan. Dia meratap dan menangis, melakonkan watak tragis dengan begitu sempurna. Tetapi, di bilik pemerhatian di sebelahnya, S.A.C. Azman hanya memerhati dalam diam melalui cermin sehala. Matanya yang tajam tidak terlepas walau satu pun gerak-geri kecil. Cara dia menangis, tetapi matanya kadang-kadang mengerling pantas ke arah pegawai penyiasat. Cara kedua-dua tangannya meramah sapu tangan, tetapi tidak menggeletar. Gerak hati seorang pegawai jenayah yang berpengalaman memberitahunya bahawa wanita ini tidak semudah yang disangka. Sementara sesi soal siasat masih berjalan, pasukan-pasukan risikan yang dihantar oleh S.A.C. Azman mula melaporkan hasil siasatan mereka. Maklumat-maklumat awal yang terpisah-pisah perlahan-lahan dicantumkan, melukiskan gambaran yang sama sekali berbeza daripada cerita sedih Siti Aminah. Pasukan risikan pertama yang menyiasat keadaan keuangan melaporkan bahawa keluarga Ahmad bin Kasim sedang terbeban dengan hutang yang banyak. Projek udang baru-baru ini gagal akibat penyakit.
Ahmad bukan sahaja rugi seperti yang dikatakan oleh Siti Aminah, tetapi juga berhutang dengan pembekal makanan ternakan dan bank sebanyak hampir Rp500.000. Dia sedang dikejar oleh pemiutang. Ini mengesahkan bahwa Ahmad memang tertekan dan mabuk, tetapi ia juga menunjukkan satu motif lain, desakan keuangan. Dan kemudian pasukan risikan kedua yang paling penting telah menjatuhkan satu bom di tengah-tengah pasukan penyiasat. Seorang pegawai risik muda, selepas berurusan dengan semua syarikat insurans di kawasan itu, berlari pulang dengan satu fail, mukanya pucat kerana teruja. "Lapor tuan," pegawai risik itu hampir menjerit. "Kita dah jumpa, motif terbesar ada di sini." SAC Azman merampas fail itu. Ia adalah salinan satu polisi insurans hayat. Hanya 2 bulan sebelum tragedi itu, pegawai risik itu menunjuk pada tarikh polisi ditandatangani. Tepat 2 bulan 10 hari, Siti Aminah telah membeli satu polisi insurans hayat untuk suaminya, Ahmad bin Kasim. Nilai pampasan, nilainya ialah Rp3 juta. Seluruh bilik seakan-akan menahan nafas. Rp3 juta. Dan ini, pegawai risik itu menyelak ke muka surat terakhir. Penerima manfaat tunggal sekiranya Ahmad bin Kasim meninggal dunia atas apa jua sebab, termasuk kemalangan, ialah dia, Siti Aminah. Segalanya menjadi terlalu jelas. Daripada seorang mangsa yang malang, kehilangan seluruh keluarga dalam ribut, Siti Aminah dalam sekelip mata telah menjadi suspek nombor 1 dalam kes pembunuhan 3 orang untuk menuntut pampasan insurans. Wang sebanyak Rp3 juta itu bukan sahaja cukup untuk membayar hutang Rp500.000, malah akan memberikannya kehidupan yang mewah. SAC Azman mengetap penumbuknya. Rupa-rupanya kejanggalan di tempat kejadian yang dirasakannya mempunyai asas. Sampan yang terbalik itu bukan kemalangan. Ia adalah satu lakonan yang dirancang. Beliau segera memberi arahan, tamatkan sesi soal siasat, bawa suspek ke lokap atas alasan memberi maklumat palsu dan menghalang siasatan. Segera gunakan langkah-langkah pemantauan rapi terhadap suspek Siti Aminah. Jangan benarkan dia berhubung dengan sesiapa. Jangan biarkan dia meninggalkan daerah ini, walau selangkah pun. Kes itu secara rasmi dibuka, tetapi ketika pasukan penyiasat sedang bersemangat tinggi, percaya mereka telah menemui kunci kes. Satu lagi laporan dari Pusat Forensik Negeri datang seperti satu tamparan hebat. Laporan bedah siasat awal telah keluar. SAC Azman dan pasukan khasnya segera ke sana. Ketua pakar forensik, seorang yang berpengalaman, menggelengkan kepalanya dengan wajah yang bingung. "Lapor tuan," katanya. "Hasilnya sangat pelik. Punca kematian ketiga-tiga mangsa, seperti yang dijangkakan pada mulanya, adalah lemas. Paru-paru mereka semua mengandungi air dan lumpur dari kolam udang." "Bagaimana dengan toksin?" SAC Azman terus bertanya. "Adakah terdapat kesan obat tidur, obat bius, atau sebarang jenis racun dalam perut atau darah mereka?" Pakar forensik itu menggeleng. "Langsung tiada. Kami telah menjalankan ujian toksikologi umum, tidak menemui sebarang jenis toksin dalam badan ketiga-tiga mangsa. Hanya mangsa Ahmad bin Kasim yang mempunyai kandungan alkohol yang sangat tinggi dalam darah, selaras dengan keterangan Siti Aminah bahwa dia mabuk. Manakala kedua-dua kanak-kanak, Farid bin Ahmad dan Fitri bin Ahmad, badan mereka bersih sepenuhnya, tiada alkohol, tiada toksin. Laporan ini membuatkan seluruh pasukan penyiasat tergamam. Kes itu menemui jalan buntu. Satu percanggahan yang tidak dapat dijelaskan telah timbul. Bagaimana Siti Aminah, seorang wanita yang lemah, boleh menenggelamkan 3 orang seorang diri, termasuk seorang lelaki tegap walaupun mabuk dan seorang remaja 16 tahun yang sehat? Tanpa sebarang kesan pergulutan. Bagaimana dia boleh membuatkan mereka lemas di kawasan air cetek tanpa seorang pun dari mereka meronta?
Jika mereka tidak dibius atau diracun, maka keterangan Siti Aminah tentang suaminya yang mabuk, membawa anak-anak ke kolam dan kemudian sampan terbalik akibat ribut tiba-tiba menjadi lebih munasabah. Kes itu kembali ke titik permulaan. Motif insurans 3 juta rupiah itu sangat besar, tetapi pasukan penyiasat tidak mempunyai sebarang bukti perbuatan membunuh. Jika mereka tidak dapat mencari cara jenayah itu dilakukan, mereka tidak boleh menuduh Siti Aminah. Boleh jadi dia hanya bernasib baik, baru sahaja membeli insurans untuk suaminya mati akibat kemalangan sebenar. Di dalam bilik musyawarat, suasana menjadi sangat berat. Semua penyiasat diam, hanya S.A.C. Azman yang mundar-mandir sambil meramas kotak rokoknya. Tidak, dia tidak percaya ini satu kebetulan. Gerak hatinya, kejanggalan di tempat kejadian, kedudukan mayat-mayat itu, semuanya seolah-olah menjerit bahwa ini adalah satu pembunuhan. Pembunuh itu telah menggunakan satu cara yang kita belum temui. Dia menghentak meja. Kita telah terlepas sesuatu, satu butiran yang sangat kecil tetapi penting. Kembali ke tempat kejadian, geledah rumah itu. Saya mau setiap sentimeter persegi diperiksa. Perintah geledah segera ke atas rumah mangsa dilaksanakan serta-merta. S.A.C. Azman sendiri mengetuai satu pasukan yang paling teliti kembali ke rumah papan yang terletak di tepi kolam udang itu. Rumah itu masih bersepah selepas ribut. Siti Aminah sedang ditahan, jadi tiada sesiapa di rumah. Pasukan itu berpecah. Mereka menggeledah bilik tidur suami istri itu, mengangkat tilam, memeriksa setiap botol ubat. Mereka menyelongkar dapur, memeriksa semua botol perasa, tong sampah, mencari sebarang kesan ubat yang aneh. Tetapi tiada apa-apa. Pembunuhnya, jika ada, telah membersihkan semuanya dengan begitu rapi. Selepas hampir 2 jam mencari tanpa hasil, S.A.C. Azman mula berasa kecewa. Beliau masuk ke bilik kecil di hujung rumah, bilik anak tiri, Farid bin Ahmad. Ia sebuah bilik yang ringkas, hanya ada sebuah katil besi bujang, sebuah meja belajar lama, dan sebuah almari pakaian kain. Anggota risikon juga telah menyelongkar bilik ini. Tiada apa-apa tuan, hanya buku dan pakaian lama. S.A.C. Azman tidak menjawab, beliau memerhati bilik itu dalam diam. Pandangannya terhenti pada katil besi yang sudah berkarat. Beliau menunduk. Dengan pengalamannya, beliau tahu bahwa orang yang menyembunyikan sesuatu sering memilih tempat yang paling tidak dijangka. Beliau meraba-raba di bawah katil dan jarinya tersentuh sesuatu yang keras dan dibalut kemas. Ia bukan sebahagian daripada katil, ia dilekatkan dengan kuat pada rangka besi. Lampu suluh, arahnya. Seorang pegawai risik muda segera merangkak ke bawah, menyuluh lampu. Di tengah-tengah bawah katil, dilekatkan dengan kuat pada palang besi menggunakan pita pelekat hitam, adalah satu objek. Pasukan itu dengan berhati-hati menanggalkannya. Ia adalah sebuah telepon bimbit Nokia batu bata jenis lama yang sudah lama tidak dikeluarkan. Telepon itu disembunyikan dengan sengaja. Mengapa seorang remaja 16 tahun di zaman telepon pintar perlu menyembunyikan telepon lama seperti ini? Pasukan teknikal forensik dengan berhati-hati menghidupkannya. Nasib baik, telepon itu masih mempunyai 1 bar baterai terakhir. Skrin monokromnya menyala. Tiada mesej, tiada log panggilan, tetapi apabila folder media dibuka, hanya ada 1 file. Ia adalah 1 file rakaman suara. Pegawai risik muda itu menelan air liur sambil membaca nama file itu dengan kuat. Namanya hanya 2 perkataan yang membuatkan S.A.C. Azman berasa seram sejuk. Selamatkan aku. Seluruh bilik kecil remaja Farid bin Ahmad itu diselubungi kesunyian yang pekat. Semua mata tertumpu pada telefon Nokia lama itu. Selamatkan aku.
Dua perkataan mudah yang dinamakan untuk satu fail rakaman, tetapi ia membawa beban yang amat berat. Satu jeritan meminta tolong yang seolah-olah masih bergema dari dalam kubur yang tidak adil. SAC Azman dengan berhati-hati mengambil telepon itu. Tangannya yang kasar sedikit menggeletar. Beliau tahu inilah kuncinya, suara orang mati yang mereka cari selama ini. Mainkan arahnya, suaranya serak. Pegawai teknikal itu menyambungkan fon telinga ke telepon dan menghubungkannya dengan pembesar suara muda alih kecil untuk menguatkan bunyi. Dia menarik nafas dalam-dalam lalu menekan butang main. Satu bunyi bip kering kedengaran, diikuti dengan bunyi desiran khas rakaman panggilan pada peranti murah. Dan kemudian, dua suara kedengaran dengan jelas. Suara pertama, suara seorang wanita yang nyaring tetapi cuba bercakap perlahan. Tiada siapa yang boleh tersilap. Itu adalah suara Siti Aminah. Suara kedua adalah suara seorang lelaki yang garau dan penuh perhitungan. Perbualan itu bermula. Apa yang didengar oleh pasukan penyiasat seterusnya membuatkan mereka semua meremang bulu roma. Macam mana, jadi tak, suara lelaki itu kedengaran. Peluang cuma sekali ini saja, 3 juta tuh. Kalau terlepas kali ini, tak ada peluang lain dah. Terdapat jeda seketika, hanya kedengaran nafas Siti Aminah. Abang, saya takutlah, suara Siti Aminah bergetar. Kalau si Ahmad tu seorang mabuk senang, tapi si Farid tu kuat. Nanti dia melawan, dia menjerit macam mana? Lelaki itu ketawa sinis, satu ketawa yang dingin. Takut apa? Jangan risau, ubat pelali veterinar yang saya ambil dari kilang ni kuat. Jenis ni guna untuk bius ikan siakap ekspor. 1 dos kecil campur dalam air, dia tidur macam mati. Si Farid tu kuat macam mana pun tak sempat nak jerit. Ubat pelali veterinar. Seluruh bilik siasatan seolah-olah meletup. SAC Azman menggenggam penumbuknya. Inilah sebabnya ujian toksikologi umum tidak dapat mengesannya. Mereka terus mendengar. Suara Siti Aminah masih ragu-ragu. Jadi kita bagi pada Ahmad dengan Farid saja ke? Habis tu kau nak macam mana? Suara lelaki itu menjadi bengis. Si Ahmad tu pemegang polisi. Si Farid tu budak menyusahkan tu, anak tiri. Kalau dia hidup, nanti dia besar dia tahu cerita. Kau ingat dia nak biarkan kau senang-senang dapat 3 juta tu? Kena bagi dia pergi sekali, kira macam buang sampah. Pasukan penyiasat terdiam. Mereka memanggil seorang budak 16 tahun sebagai sampah. Dan kemudian butiran yang paling mengerikan, yang paling tidak berperi kemanusiaan, telah diluahkan. Habis tu, si Fitri macam mana? Suara Siti Aminah kedengaran. Kali ini ada satu kedinginan yang menakutkan. Dia anak saya. Lelaki itu diam seketika. Kau ni bodoh ke? Sampan terbalik, tapi cuma bapak dengan abang tiri dia yang mati. Kau dengan anak kau selamat. Kau ingat, polis dengan syarikat insurans nak percaya. Diorang nak bayar kau 1 sen pun. Kena ada pengorbanan, barulah nampak macam betul. Satu kemalangan tragis. Dia anak kau. Kau buat keputusan sendiri. Satu kesunyian yang panjang. Rakaman itu terus berjalan. Hanya bunyi disiran kedengaran. Para pegawai risik menahan nafas menunggu jawapan si ibu. Dan kemudian Siti Aminah bersuara. Suaranya tidak lagi bergetar. Sebaliknya menjadi tegas dan tajam. Baik. Kena buat bersih. Esok malam ramalan cuaca kata ada ribut besar. Itulah masa terbaik untuk kita bertindak. Abang siapkan ubat tu. Bagus, macam itulah. Panggilan itu tamat. Rakaman berhenti. Bilik itu masih sunyi sepi, tetapi udaranya menjadi pekat dengan rasa jijik. Apa yang mereka baru dengar bukan lagi satu rancangan membunuh. Ia adalah satu hukuman mati yang diputuskan oleh istri dan ibu untuk seluruh keluarganya.
membunuh suami, membunuh anak tiri, dan dengan kejam mengorbankan anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Semuanya hanya kerana wang insurans 3 juta ringgit. SAC Azman berasa mual. Selama berpuluh-puluh tahun dalam kerjayanya, beliau telah bertemu ramai penjenayah. Tetapi seorang wanita yang begitu kejam sehingga merancang untuk membunuh anak kandungnya sendiri untuk mencipta tempat kejadian palsu, ini kali pertama beliau saksikan. Beliau juga faham mengapa Farid bin Ahmad, mangsa berusia 16 tahun itu, terpaksa menyembunyikan telefon ini. Mungkin dia secara tidak sengaja telah terdengar perbualan telepon itu. Dia merakamnya mungkin sebagai bukti untuk melindungi dirinya atau untuk mendedahkan ibu tirinya. Tetapi dia tidak sempat. Jeritan, "Selamatkan aku," yang dinamakan untuk file itu, tidak dapat menyelamatkan nyawanya, nyawa adiknya, dan nyawa ayahnya. Serta-merta, SAC Azman menjerit, memecahkan kesunyian. Hubungi pusat forensik segera, minta mereka jalankan semula ujian toksikologi serta-merta. Ambil sampel tisu hati, cecair tulang belakang, cari sejenis ubat pelali yang sangat kuat, digunakan dalam bidang veterinar, mungkin sebatian ketamin atau yang seumpamanya, jenis yang digunakan dalam industri aquakultur. Cepat! Perintah itu dilaksanakan serta-merta. Kini, mereka tahu cara jenayah itu dilakukan, memberi obat pelali dos tinggi sehingga tidak sedarkan diri, kemudian menenggelamkan mereka ke dalam air untuk mencipta tempat kejadian lemas palsu. Ini menjelaskan sepenuhnya mengapa mangsa-mangsa tidak mempunyai tanda-tanda merontak. Isu kedua, siapakah lelaki dalam telepon itu? Dia berkata, "Saya ambil dari kilang." SAC Azman membuat kesimpulan, kilang dan ubat pelali veterinar, di mana dia bekerja. Para pegawai risik segera menyemak semula semua hubungan sosial Siti Aminah. Wanita itu sendiri tidak bekerja, hanya membantu suaminya di kolam udang. Pegawai risik memeriksa telepon pintar yang digunakan oleh Siti Aminah yang telah dirampas semasa dia ditahan. Mereka menyemak semula keseluruhan sejarah panggilan dalam tempoh 3 bulan terakhir. Beratus-ratus panggilan, tetapi ada satu nombor yang menonjol. Satu nombor yang disimpan dengan nama yang sangat biasa, Abang Raza. Tetapi kekerapan panggilannya tidak biasa sama sekali. Hampir setiap hari ada panggilan, terutamanya pada waktu larut malam, dengan jumlah lebih 200 panggilan dan beratus-ratus message. Semak pemilik nomor telepon ini, arah SAC Azman. Hanya dalam masa 15 menit, maklumat pemilik nomor itu dikenal pasti. Namanya ialah Razak bin Ismail, 30 tahun, alamat berdaftar di daerah Pontian juga. Pekerjaan? Lapor tuan, seorang pegawai risik melaporkan. Razak bin Ismail sekarang adalah pengurus di sebuah kilang pemprosesan makanan laut sejuk beku, kira-kira 10 kilometer dari rumah mangsa. Gedang! S. Azman menghentak meja. Semua kepingan teka-teki kini bercantum dengan sempurna. Sebuah kilang pemprosesan makanan laut sejuk beku. Tempat itu pastinya menggunakan bahan kimia dan obat pelali industri untuk memproses hasil laut. Kekasihnya, seorang pengurus kilang, telah mencuri obat itu dan bersekongkol dengan Siti Aminah untuk merancang satu pembunuhan yang licik. Keluarkan waran tangkap dan geledah segera. SAC Azman berkata dengan lantang. Tahan suspek Razak bin Ismail serta-merta, geledah rumah dan tempat kerjanya. Kita mesti cari botol ubat pelalari itu. Lakonan wanita janda yang bersedih, Siti Aminah, sudah sampai ke penghujungnya. Perintah SAC Azman bin Hashim dikeluarkan seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. 2 serbuan serentak dijalankan oleh pihak berkuasa. Serbuan pertama, Pusat Forensik IPK Johor segera menggerakkan pakar-pakar terbaik mereka. Mereka bekerja sepanjang malam,
menguji semula semua sampel tisu organ dalaman ketiga-tiga mangsa. Kali ini, mereka tidak mencari toksin biasa, tetapi menumpukkan pada spektrum bahan kimia yang spesifik, sebatian pelali industri, terutamanya ketamin dan derivatifnya, yang sering digunakan untuk membius haiwan akuatik. Serbuan kedua, satu pasukan khas dari JSJ yang diketuai oleh seorang pegawai berpangkat superintendan, timbalan ketua pasukan penyiasat, senyap-senyap meninggalkan ibu pejabat. Kenderaan mereka bergerak dalam kegelapan malam, menuju terus ke kilang pemprosesan makanan laut sejuk beku, tempat Razak bin Ismail bekerja sebagai pengurus. Sebaik sahaja fajar menyingsing, kilang itu mula beroperasi. Udara dipenuhi bau hanyir ikan dan udang, serta bunyi bising mesin. Anggota risikan yang menyamar sebagai pekerja senyap-senyap masuk ke kawasan pejabat. Razak bin Ismail, 37 tahun, sedang duduk di pejabatnya, kaki di atas meja menghisap rokok. Dia kelihatan agak kasar, bertubuh tinggi dan tegap. Apabila melihat sekumpulan orang yang tidak dikenali, diikuti oleh pengarah kilang yang telah diminta untuk bekerja sama, dia mengerutkan dahi. "Kamu semua cari siapa?" Razak bertanya dengan suara kasar. Pegawai superintenden itu melangkah ke hadapan, mengeluarkan waran tangkap segera dari poketnya. "Awak Razak bin Ismail minta kerjasama. Awak ditahan serta-merta untuk siasatan di bawah kes bunuh." Anak mata Razak bin Ismail mengecil, riak kasarnya hilang, digantikan dengan kepanikan yang tidak dapat disembunyikan. Rokok di bibirnya jatuh ke lantai. "Bunuh, Tuan, Tuan silap orang." Saya bunuh siapa?" Dia cuba berdiri, berundur ke arah tingkap. "Jangan bergerak." Dua pegawai risik segera menerkam, menumbangkan Razak ke lantai dan menggarinya dengan gari besi yang sejuk. Rontaannya sia-sia. Geledah arah pegawai superintenden itu. Pasukan itu segera menggeledah pejabat dan loker pribadi Razak. Di dalam lokernya, mereka menemui sebotol kaca kecil yang hampir kosong, disembunyikan dengan rapi di dalam kasut but. Pada label botol itu, walaupun telah dikikis, masih boleh dibaca perkataan penahan ikan. Apabila Razak bin Ismail melihat botol ubat itu, mukanya menjadi pucat seperti kertas. Dia tahu semuanya telah berakhir. Di ibu pejabat polis kontingen Johor, Razak bin Ismail terus dibawa ke bilik soal siasat. Dia sangat berbeza dengan Siti Aminah. Jika Siti Aminah menggunakan air mata dan kesedihan sebagai topeng, Razak menggunakan sikap degil dan keras kepala seorang samseng untuk mempertahankan diri. "Saya tak tahu apa-apa," Razak menjerit walaupun tangannya bergari. "Saya mengaku saya kenal si Siti itu. Dia istri kawan, tapi dia yang goda saya. Saya dengan dia ada hubungan. Itu cuma skandal. Undang-undang mana yang larang?" "Awak menafikan jenayah." SAC Azman masuk ke dalam bilik itu. Beliau duduk dan meletakkan fail rekod panggilan di atas meja. "Skandal? Lebih 200 panggilan dalam masa 3 bulan. Banyak panggilan dibuat pada pukul 1-2 pagi. Apa yang awak dan Siti Aminah bincangkan?" Rindu, telefon berbual." Razak mengelak pandangan, mula berpeluh. "Saya dah kata, saya cuma curang. Suami dan anak-anak dia mati sebab ribut." Satu Pontian tahu malam tu ribut kuat. Kemalangan, apa kena-mengena dengan saya? Razak berpegang teguh pada alasan ribut, berpegang pada topeng kemalangan yang dia dan Siti Aminah cipta. SAC Azman tersenyum dingin. Beliau mengeluarkan sekeping gambar. "Tengok ni baik-baik." Ia adalah gambar jarak dekat tangan mangsa Farid bin Ahmad. Semasa bedah siasat, SAC Azman berkata perlahan-lahan, "Kami menemui sesuatu di bawah kuku arwah Farid. Dia melawan dengan sangat kuat sebelum mati, dan apa yang dia sempat cakar ialah ini."
Beliau meletakkan satu beg plastik kecil yang dimeterai di sebelah gambar itu. Di dalamnya terdapat cebisan fabrik berwarna biru gelap. Ini adalah gentian fabrik dari sejenis sarung tangan keselamatan khas. Jenis sarung tangan ini hanya digunakan di kilang sejuk beku untuk mengelakkan lecur sejuk. Ia sama seperti jenis sarung tangan yang kami baru rampas dari loka awak di kilang. Dia cakar awak, kan? Dia merontak-rontak semasa awak menenggelamkannya, kan? Razak bin Ismail tergamam. Dia merenung beg plastik berisi gentian itu. Secara tidak sedar, dia menyentuh lehernya, di mana terdapat kesan calar pudar yang cuba disembunyikannya. Saya tak... Dia mula tergagap. Tepat pada masanya, pintu bilik terbuka. Seorang pegawai forensik masuk dan menyerahkan sekeping kertas kepada SAC Azman. Ia adalah laporan akhir bedah siasat kedua. Bagus, SAC Azman mengangguk. Beliau berpaling semula kepada Razak. Awak tahu apa hasil bedah siasat terbaru, kata. Mangsa Ahmad bin Kasim dan mangsa Farid bin Ahmad. Kedua-duanya mempunyai kepekatan yang sangat tinggi, sejenis ubat pelali veterinar dalam tisu hati mereka. Jenis ubat yang sama awak curi dari kilang. Awak ada apa-apa lagi nak cakap? Badan Razak menggelitar. Bukti saintifik telah memerangkapnya. Perempuan tu! Razak tiba-tiba menjerit seperti binatang yang terperangkap. Semua salah dia, si Siti Aminah tu. Dia yang hasut saya. Dia kata dia dah bosan dengan suami pemabuk dia. Dia nak duit. Dia kata 3 juta tu banyak sangat. Dia goda saya. Razak mula mengaku. Dia mengakui dia dan Siti Aminah telah menjalin hubungan sulit selama hampir setahun. Siti Aminah yang mendapat tahu suaminya boleh membeli insurans hayat bernilai tinggi. Siti Aminah yang merancang segalanya. Dia kejam, Razak mengaku. Suaranya penuh dendam. Saya cuma rancang nak bagi si Ahmad tu minum ubat. Tapi dia kata si Farid tu beban, anak tiri. Dia tak nak bela. Dia suruh saya bunuh si Farid sekali. Dia kata biar sakit sekali saja. Dia cakap lagi. Razak teragak-agak, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang bakal dikatakannya. Dia cakap apa? Dia kata dia kena korbankan si Fitri, anak kandung dia, supaya nampak macam kemalangan betul, supaya tak ada orang syak. Saya pun terkejut. Tapi dia kata, cuma dengan cara itu baru 3 juta itu pasti jadi milik kami. Pengakuan Razak sepadan dengan setiap butiran yang telah didengar oleh pasukan penyiasat. Tetapi mereka masih memerlukan pukulan terakhir. SAC Azman dengan senyap meletakkan telepon Nokia lama itu di atas meja. Awak nak dengar semula rancangan awak? Beliau menekan butang main. Macam mana? Jadi tak? Obat pelali veterinar yang saya ambil dari kilang ni kena ada pengorbanan. Suara Razak sendiri, suara Siti Aminah sendiri bergema di dalam bilik soal siasat itu. Razak bin Ismail rebah sepenuhnya. Dia menunduk dan menghantuk dahinya ke meja, menangis teresak-esak. Dia tahu hukuman mati sedang menantinya. Pengakuan Razak bin Ismail telah direkodkan sepenuhnya. Rancangan pembunuhan itu telah terbongkar. SAC Azman meninggalkan bilik soal siasat, wajahnya dingin seperti batu. Beliau sudah mendapat pengakuan rakan sejenayah. Kini tiba masanya untuk berhadapan dengan dalang utama, wanita yang sedang melakonkan watak sedih, istri dan ibu yang merancang pembunuhan seluruh keluarganya sendiri. Bawa Siti Aminah ke sini arahnya. Beritahu dia, prosedur tuntutan insurans memerlukan tanda tangannya. Sudah tiba masanya untuk menamatkan lakonan ini. Keesokan harinya, di Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor, ketegangan mencapai kemuncaknya.
Sak Azman bin Hashim sudah mempunyai segala-galanya di tangannya. Pengakuan Razak bin Ismail, botol ubat pelali sebagai bahan bukti, gentian fabrik di bawah kuku mangsa Farid bin Ahmad, dan yang paling penting, rakaman suara, Selamatkan Aku. Lakonan dalang utama, wanita kejam Siti Aminah, sudah tiba masanya untuk ditamatkan. Sebuah kenderaan polis dihantar ke rumah saudaranya, tempat Siti Aminah ditahan di bawah pengawasan. Dia dimaklumkan satu berita yang telah lama ditunggu-tunggunya. Puan Siti dijemput ke ibu pejabat, kata seorang pegawai penyiasat dengan suara serius, untuk melengkapkan beberapa prosedur berkaitan pembayaran insurans. Mendengar perkataan insurans, mata Siti Aminah yang tadinya muram tiba-tiba bersinar, satu kilauan yang cuba disembunyikannya. Akhirnya hari ini tiba juga, RM3 juta. Dia segera mengubah riak wajahnya, cuba menampakkan kesedihan yang biasa. Baik, terima kasih Tuan, katanya sambil teresak-esak. Walaupun suami dan anak-anak saya dah tiada, nasib baik ada duit itu untuk saya bayar hutang dan sara diri. Dia menaiki kenderaan itu. Di dalam kepalanya sudah membayangkan kehidupan baru. Lakonannya telah berjaya dengan cemerlang. Dia percaya ribut telah menyembunyikan segalanya, dan kematian 3 nyawa akan dibalas dengan harta yang melimpah. Tetapi apabila kenderaan itu tidak berhenti di bahagian sivil, tetapi terus menuju ke kawasan Jabatan Siasatan Jenayah, dan apabila dia dibawa masuk ke sebuah bilik soal siasat yang dingin dan bukannya bilik mesyuarat, perasaan tidak senang mula timbul di hatinya. Dia duduk di kerusi, kedua-dua tangannya digenggam, cuba bertenang. Tuan, prosedur insurans buat di sini ke? Pintu terbuka. SAC Azman bin Hashim melangkah masuk. Beliau tidak membawa sebarang dokumen insurans. Beliau duduk di hadapannya. Pandangannya tajam seperti pisau, menusuk ke dalam mata Siti Aminah yang cuba berlagak keliru. Lakonan awak hebat, kata SAC Azman. Suaranya datar tetapi dingin. Lakonan sebagai istri dan ibu yang kehilangan anak hampir meyakinkan semua orang. Siti Aminah terkejut. Tuan, apa yang Tuan cakap ni saya tak faham. Saya betul-betul sedih. Dia mula merengek, cuba menggunakan taktik lamanya. Cukup, SAC Azman menengking. Kami dah tak ada masa nak tengok awak berlakon lagi. Beliau tidak berkata apa-apa lagi. Beliau mengeluarkan sesuatu dari poketnya. Bukan pen, bukan fail, tetapi telepon Nokia batu bata yang lama. Apabila Siti Aminah melihat telepon itu, wajahnya berubah serta-merta. Bibirnya mula menggeletar. Dia mengenalinya. Itu adalah telepon yang dibelinya untuk Farid, anak tirinya, supaya dia hanya menggunakannya untuk panggilan, mengelakkan gangguan dalam pelajaran. Itu dari mana? Siti Aminah tergagap. Ia berada di bawah katil arwah Farid, kata SAC Azman, dilekatkan dengan pita pelekat hitam. Dia menyembunyikannya dan dia meninggalkan satu pesanan untuk kami sebelum dia dibunuh oleh awak dan kekasih awak. Tak mungkin. Awak nak dengar semula rancangan awak? SAC Azman tidak memberinya peluang untuk bertindak balas. Beliau menekan butang main di telefon itu, menghidupkan pembesar suara. Macam mana? Jadi tak? Peluang cuma sekali ini saja. 3 juta tu. Suara Razak bin Ismail bergema. Ubat pelali veterinar yang saya ambil dari kilang ni kuat sangat. Jadi, kita bagi pada Ahmad dengan Farid saja ke? Suara Siti Aminah yang nyaring dan penuh perhitungan pula kedengaran. Si Farid tu, budak menyusahkan tu, kena bagi dia pergi sekali. Habis tu si Fitri macam mana? Dia anak saya. Kena ada pengorbanan, barulah nampak macam betul. Baik. Kena buat bersih. Esok malam, ramalan cuaca kata ada ribut besar. Rakaman itu tamat.
Bilik itu diselubungi kesunyian maut. Lakonan Siti Aminah hancur berkecai. Wajahnya pucat lesi, tiada setitik darah. Matanya terbeliak memandang telefon itu seolah-olah melihat hantu. Mulutnya ternganga, nafasnya tercungap-cungap, seluruh badannya menggeletar. Dan kemudian, apabila menyadari tiada lagi jalan untuk menafikan, wanita ini melakukan sesuatu yang tidak dijangka. Dia tidak tunduk mengaku bersalah. Dia segera beralih ke lakonan baru. Dia menjerit pilu, melompat dari kursi, dan melutut di lantai. "Saya dianiaya, Tuan, saya dianiaya." Dia merangkak di lantai, memeluk kaki meja sambil menangis meraung-raung. Semua salah si Razak tu yang paksa saya." S.A.C. Azman duduk diam, memerhati lakonan kedua ini. Saya mengaku, Siti Aminah teresak-esak. Saya ada buat silap, saya curang dengan dia. Tapi saya tak nak bunuh sesiapa. Si Razak tu tahu saya akan dapat duit insurans. Dia tamak, dia kata dia akan tolong saya bunuh Ahmad. Saya tak nak, dia ugut saya. Dia kata, kalau saya tak ikut, dia akan bunuh saya sekali. Dia akan beritahu satu Pontianak ni pasal skandal saya. Siti Aminah mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata palsu. Dia paksa saya ambil ubat pelali. Dia paksa saya rancang. Saya cuma seorang wanita yang lemah. Saya terlalu takut, jadi saya terpaksa, Tuan. Saya pun mangsa. Lakonannya terlalu meyakinkan. Seorang istri curang yang dikawal oleh kekasihnya dipaksa menyertai konspirasi pembunuhan. Jika tiada bukti lain, besar kemungkinan dia dapat menolak sebahagian besar kesalahan kepada Razak bin Ismail. Awak kata awak dipaksa. S.A.C. Azman akhirnya bersuara. Suaranya dingin seperti ais. Awak kata awak sayangkan anak-anak awak. Awak tak nak bunuh mereka. Betul. Siti Aminah tergesa-gesa mengangguk. Farid, Fitri, saya anggap mereka macam anak kandung. Saya dipaksa. Saya tak nak. Begitu. S.A.C. Azman berdiri, berjalan mengelilingi meja dan berdiri betul-betul di hadapan Siti Aminah. Jadi, bagaimana awak nak jelaskan hasil laporan forensik terakhir ini? Beliau mengeluarkan laporan bedah siasat. Ahmad bin Kasim, suami awak, dan Farid bin Ahmad, anak tiri awak, beliau membaca dengan kuat. Kedua-duanya meninggal dunia dengan kepekatan ubat pelali veterinar yang sangat tinggi dalam badan mereka, selaras dengan rancangan awak dan Razak. Beliau berhenti, matanya menembusi jiwa penipu wanita yang sedang melutut di kakinya. Namun, beliau menekan setiap perkataan. Fitri bin Ahmad, 6 tahun, anak kandung yang awak kata awak korbankan kerana dipaksa, badannya langsung tidak mempunyai walau 1 miligram pun ubat pelali. Siti Aminah tergamam, tangisannya terhenti. Dia mengangkat muka, matanya terbeliak, jelas menunjukkan kepanikan yang melampau. Tak mungkin. Kenapa? S.A.C. Azman menjerit. Jeritanya bergema di seluruh bilik soal siasat. Kenapa awak begitu kejam terhadap anak kandung awak sendiri? Rencangan awak adalah untuk membius ketiga-tiganya. Kenapa awak tidak membiusnya? Awak dipaksa oleh Razak, tapi awak berani menentang arahannya pada butiran penting ini? Atau awak tidak tergamak melakukannya pada anak kandung awak? Jadi, awak biarkan dia mati dengan cara yang lebih menyakitkan. Pembohongan Siti Aminah telah terbongkar. Butiran bahawa Fitri tidak dibius telah meruntuhkan keseluruhan skrip dipaksanya. Jika dipaksa oleh Razak, dia sepatutnya membius ketiga-tiga mereka. Fakta bahawa dia tidak melakukannya membuktikan dialah yang mengawal rancangan itu.
Siti Aminah terkedu. Dia tergagap-gagap, tidak dapat memberikan sebarang penjelasan. Dan kemudian mengetahui segalanya telah berakhir, wanita ini menundukkan kepalanya ke lantai, seluruh tubuhnya menjadi lembik. Lakonan telah tamat. Dia terjaga, bisiknya, suaranya tanpa emosi. Cakap kuat, dia terjaga! Siti Aminah menjerit dalam keputusasaan, dan kemudian dia mula mengaku, pengakuan terakhir yang lebih mengerikan daripada rakaman suara itu. Malam itu, dia melaksanakan rancangan seperti yang dirancang. Dia mencampurkan dos obat pelalai yang sangat kuat ke dalam 2 gelas jus oren. Satu untuk suaminya, Ahmad bin Qasim, selepas dia pulang dari minum. Satu lagi untuk anak tirinya, Farid bin Ahmad, sebelum dia tidur. Apabila kedua-duanya tidak sedarkan diri, dia menghantar mesej kepada Razak bin Ismail. Kekasih gelapnya menyelinap masuk ke dalam rumah seperti hantu. Ketika mereka sedang bersedia untuk mengangkat 2 mayat yang tidak sedarkan diri itu ke sampan, tragedi berlaku. Fitri bin Ahmad, 6 tahun, yang sedang tidur di katil sebelah, mungkin karena bunyi bising atau ribut di luar, tiba-tiba terjaga. Dia duduk, Siti Aminah bercerita, matanya kosong. Dia gosok mata, dia nampak saya, dia nampak si Raza, dia nampak ayah dia dengan abang dia terbaring kaku di lantai. Dia takut, dia mula menangis. Dia panggil, "Mak, Mak, kenapa dengan ayah dan abang Farid?" Kedua-dua Razak dan Siti Aminah kaku. Rancangan mereka telah terbongkar. Budak itu telah melihat segalanya. Saya tak sempat nak bagi dia ubat. Siti Aminah mendesis. Si Razak tu tanya, macam mana sekarang? Dia kata, baik kita batalkan saja. Tapi saya tahu, kalau batalkan, saya akan hilang segalanya. Budak tu dah nampak, kalau dia hidup, dia akan cerita. Saya tak akan dapat 3 juta. Saya akan masuk penjara. Pada saat itu, ketamakan dan kekejaman telah mengalahkan kasih sayang seorang ibu. Saya bagi isyarat pada si Razak. Siti Aminah terisak-esak, tetapi tiada setitik air mata. Dia terus datang, dia tekuk mulut budak tu. Budak tu merontak-rontak, dia gigit tangan Razak. Dia masih pandang saya minta tolong. Pegawai penyiasat muda yang sedang mencatat terpaksa berpaling, dia tidak tahan mendengarnya. Saya lari ke bilik air, Siti Aminah menyambung. Saya ambil besen basuh baju, saya isi penuh dengan air. Saya sendiri. Dia tidak dapat menghabiskan ayatnya, tetapi SAC Azman sudah faham. Ibu kandungnya sendiri, Siti Aminah, telah mengambil besen berisi air dan menenggelamkan anak lelakinya yang berusia 6 tahun itu semasa dia sedang menangis memanggil mak, sementara kekasih gelapnya memegang tangan dan kakinya. Selepas Fitri berhenti bernapas, barulah mereka bertenang. Mereka mengangkat ketiga-tiga mayat, 2 orang dewasa yang tidak sedarkan diri akibat ubat pelali dan seorang kanak-kanak yang telah mati, ke sampan. Mereka membawanya ke tengah kolam, menterbalikkan sampan dan membuang ketiga-tiganya ke dalam air. Kemudian mereka berenang ke tebing dengan tenang menunggu ribut reda dan menunggu wang pampasan 3 juta. Pengakuan Siti Aminah, terutamanya butiran bahwa dia mengaku telah menenggelamkan sendiri anak kandungnya yang berusia 6 tahun, telah menyebabkan kejutan yang amat besar, bukan saja kepada SAC Azman bin Hashim, tetapi juga kepada seluruh pasukan penyiasat. Malah pegawai penyiasat yang paling berpengalaman, yang sudah biasa dengan sisi gelap masyarakat, turut merasa seram dan jijik dengan kekejaman dan kehilangan sifat kemanusiaan wanita ini.
Di dalam bilik soal siasat, tangisan palsu Siti Aminah telah berhenti. Hanya tinggal desisan dari semasa ke semasa, satu pengakuan yang dingin dan tanpa jiwa. Lakonan tragis seorang ibu yang kehilangan anak telah berakhir, menedahkan wajah sebenar seekor syaitan. Serta-merta, Jabatan Siasatan Jenayah Polis Kontingen Johor mengeluarkan keputusan untuk membuka kertas siasatan di bawah kes bunuh. Keputusan untuk menahan reman dan perintah tahanan segera dikeluarkan terhadap Siti Aminah, 35 tahun, dan Raza bin Ismail, 37 tahun. Kedua-duanya didakwa di bawah kesalahan membunuh seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 302 Kanun Keseksaan. SAC Azman mengarahkan para penyiasat untuk mengukuhkan file kes dengan sekuat mungkin. Unsur-unsur yang memberatkan hukuman disenaraikan dengan jelas sebagai asas yang tidak dapat disangkal untuk mendakwa kedua-dua penjenayah ini dengan hukuman maksimum. Ini termasuk membunuh 2 orang atau lebih, khususnya 3 orang, membunuh orang di bawah umur 16 tahun, 2 mangsa, Farid bin Ahmad 16 tahun, dan Fitri bin Ahmad 6 tahun, membunuh orang yang berada di bawah jagaan mereka, Siti Aminah membunuh anak kandungnya sendiri, Fitri melakukan jenayah dengan cara yang kejam, membius, menenggelamkan, dan mencipta tempat kejadian palsu, dan akhirnya motif yang keji, yaitu membunuh untuk mendapatkan wang insurans hayat bernilai 3 juta ringgit. Keseluruhan file kes bersama dengan bahan bukti paling penting, yaitu telefon Nokia lama, fail rakaman suara, Selamatkan Aku, laporan bedah siasat terperinci mengenai kepekatan ubat pelali dan pengakuan kedua-dua tertuduh telah segera diserahkan kepada pejabat peguam negara. Dengan bukti kukuh yang tidak dapat disangkal, pihak pendakwaan hanya mengambil masa yang singkat untuk melengkapkan kertas pertuduhan, mendakwa kedua-dua Siti Aminah dan Raza bin Ismail di hadapan Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Sementara itu, berita mengenai kes itu mula tersebar. Seluruh daerah Pontian dan kemudian seluruh negeri Johor gempar. Orang ramai tidak percaya apa yang mereka dengar. Kemalangan sampan terbalik yang menyayat hati dalam ribut yang mereka kasihani selama ini rupa-rupanya adalah satu lakonan pembunuhan yang licik. Mereka, jiran-jiran yang pernah datang menziarah, yang pernah memeluk Siti Aminah untuk menenangkan dan mengucapkan takziah. Kini, apabila mengetahui wanita itu adalah pembunuh suaminya, anak tirinya, dan lebih kejam, membunuh sendiri anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Rasa simpati serta merta bertukar menjadi kemarahan yang meluap-luap. Syaitan, itu bukan manusia. Ya Allah, anak sendiri pun dia boleh bunuh hanya kerana duit. Mesti hukum mati, jenis macam ni tak boleh dibiarkan hidup. Kemarahan orang ramai memuncak. Semua orang menantikan satu perbicaraan, satu hukuman yang adil untuk menghukum jenayah yang tidak boleh dimaafkan ini. Beberapa bulan kemudian, pada awal tahun 2020, Mahkamah Tinggi Johor Bahru membuka perbicaraan kes itu. Disebabkan sifatnya yang sangat serius dan minat yang amat besar dari orang ramai, Dewan Mahkamah penuh sesak. Ratusan orang awam, saudara mara mangsa, dan wartawan telah hadir sejak awal pagi. Semua mahu melihat sendiri wajah kedua-dua penjenayah itu. Di kandang tertuduh, Siti Aminah dan Razak bin Ismail berdiri bersebelahan, tetapi tidak berani memandang antara satu sama lain. Razak bin Ismail, kekasih gelap yang kasar, kini kelihatan kurus kering, wajahnya keras tetapi tidak dapat menyembunyikan ketakutan. Dia sentiasa mengerling ke arah panel hakim, mencari peluang untuk hidup. Manakala Siti Aminah, dia tidak lagi menangis. Selepas pengakuan terakhirnya terbongkar, dia seolah-olah telah mati dari dalam.
Wajahnya kelabu dan kosong, matanya yang cengkung merenung ke satu ruang kosong. Dia tidak lagi berlakon, juga tidak mempunyai emosi. Perbicaraan bermula. Timbalan pendakwa raya berdiri, dengan lantang membacakan kertas pertuduhan. Setiap perkataan kedengaran seperti hentakan tukul. Seluruh dewan terdiam apabila mendengar butiran rancangan, membeli insurans, memilih malam ribut, mencuri ubat pelali veterinar. Apabila pertuduhan dibacakan hingga ke butiran, mereka berbincang untuk membunuh Farid kerana menganggapnya sebagai beban dan mengorbankan Fitri untuk mencipta tempat kejadian palsu. Ramai di dalam dewan tidak dapat menahan tangisan bercampur dengan makian kemarahan. Mohon kebenaran yang arif untuk mengemukakan bahan bukti paling penting dalam kes ini, kata pendakwa raya. Satu bukti yang ditinggalkan oleh mangsa sendiri, arwah Farid bin Ahmad. Telefon Nokia lama itu disambungkan ke sistem audio mahkamah. Sak Azman bin Hashim, sebagai ketua pasukan penyiasat, dipanggil sebagai saksi untuk mengesahkan bagaimana telefon itu ditemui. Kemudian, beliau menekan butang main. Fail "Selamatkan Aku" dimainkan. Bunyi desiran dan kemudian suara Siti Aminah dan Razak bergema dalam kesunyian mutlak Dewan Mahkamah. Ubat pelali veterinar yang saya ambil dari kilang ni, si Farid tu, budak menyusahkan tu, kena bagi dia pergi sekali. Kena ada pengorbanan, barulah nampak macam betul. Baik. Kena buat bersih. Sebaik sahaja rakaman tamat, seluruh Dewan menjadi riuh. Keluarga mangsa menangis meraung-raung. Orang ramai marah meluap-luap. Bukti terlalu jelas. Semasa sesi soal siasat, Razak bin Ismail segera menyalahkan Siti Aminah. Yang Arif, saya digoda oleh perempuan ni. Katanya sambil menuding ke arah Siti Aminah. Saya hanya dipergunakan olehnya. Saya jadi bodoh kerana tergila-gilakan dia. Dia yang rancang beli insurans. Dia yang cakap Farid tu beban. Dan dia yang bunuh anak dia. Saya cuma tolong angkat mayat saja. Mohon mahkamah ringankan hukuman saya. Panel hakim beralih kepada Siti Aminah. Tertuduh, adakah kamu bersetuju dengan keterangan tertuduh Razak? Siti Aminah pada ketika itu seolah-olah tersedar dari lamunannya. Dia mengangkat kepala dan memandang Razak dengan pandangan yang penuh kebencian. Awak cakap saya goda awak. Siti Aminah ketawa sinis, satu ketawa yang menakutkan. Kalau bukan sebab awak tamakkan 3 juta tu, awak akan buat ke? Kalau bukan awak yang sediakan ubat, awak akan ada di sana malam tu ke? Kedua-dua penjenayah itu mula saling menyalahkan di hadapan mahkamah, cuba menolak kesalahan kepada satu sama lain untuk mencari jalan hidup. Tetapi setiap kata-kata mereka hanya mendedahkan lagi sifat kejam dan keji kedua-duanya. Hakim terpaksa mengetuk tukul meminta semua bertenang. Beliau bertanya kepada Siti Aminah. Mahkamah bertanya kepada tertuduh, siapakah yang secara langsung menenggelamkan arwah Fitri bin Ahmad yang berusia 6 tahun? Soalan ini tepat mengenai sasaran. Razak bin Ismail menjerit, dia yang arif, dia yang ambil besen air. Siti Aminah terkedu. Dia memandang hakim, kemudian menundukkan kepalanya. Tertuduh tidak ingat. Tidak ingat, timbalan pendakwa raya berdiri. Tetapi laporan forensik ingat bahwa arwah Fitri tidak mempunyai ubat pelali. Ini membuktikan tertuduh sedar sepenuhnya, mengawal sepenuhnya perbuatannya semasa membunuh anak kandungnya sendiri. Tertuduh tidak dipaksa seperti dalam keterangan awal. Siti Aminah tidak dapat menafikannya lagi. Semua bukti, semua keterangan, dan rakaman suara anak tirinya telah menutup semua jalan keluar baginya. Apabila diberi peluang untuk bercakap buat kali terakhir, Razak bin Ismail menggeletar sambil merayu.
Saya tahu kesalahan saya berat. Saya minta maaf kepada keluarga mangsa. Saya tersilap langkah kerana hasutan perempuan. Mohon Yang Arif beri saya peluang untuk hidup, untuk bertaubat. Giliran Siti Aminah, wanita yang melakukan jenayah keji ini, pembunuh suami dan anak-anaknya, berdiri senyap di hadapan mahkamah. Dia tidak menangis, tidak merayu. Dia hanya mengangkat muka dan merenung ke ruang kosong. Saya tahu dosa saya tidak boleh diampunkan. Saya tidak minta pengampunan dari hukuman mati. Kata-kata terakhirnya dingin, tanpa sebarang penyesalan. Seolah-olah hingga ke saat terakhir, apa yang dikesalinya bukanlah 3 nyawa yang hilang, tetapi wang insurans 3 juta rupiah yang terlepas dari genggamannya. Seluruh dewan senyap menanti keputusan. Panel hakim berdiri dan mengumumkan mahkamah ditangguhkan untuk perbincangan. Selepas waktu perbincangan, satu tempoh yang terasa begitu lama bagi mereka yang hadir, panel hakim kembali ke dewan mahkamah. Seluruh dewan yang tadinya riuh serta-merta senyap. Semua mata, sama ada penuh kemarahan, ingin tahu, atau kesedihan, tertumpu ke arah bangku hakim. Hakim yang mengetuai perbicaraan bagi pihak panel hakim mula membacakan penghakiman dengan lantang. Suaranya yang tegas bergema di seluruh dewan seperti tukul keadilan yang dijatuhkan ke atas jenayah. Mahkamah mendapati ini adalah satu kes pembunuhan yang amat serius dengan sifat, tahap, dan akibat yang sangat kejam. Kes ini bukan sahaja meragut nyawa 3 insan yang tidak berdosa, tetapi juga menggemparkan masyarakat, memijak-mijak semua nilai moral asas masyarakat, terutamanya kasih sayang seorang ibu. Mahkamah menolak sepenuhnya pembelaan tertuduh Razak bin Ismail yang mendakwa dia hanya dihasut. Walaupun Siti Aminah adalah perancang utama, Razak dengan kapasiti pemikiran yang penuh telah bersetuju untuk mengambil bahagian sebagai rakan sejenayah yang aktif. Razaklah yang menyediakan senjata utama, yaitu ubat pelali veterinar, terlibat secara langsung dalam perbincangan rancangan dan lebih kejam membantu menahan mangsa, termasuk arwah Farid dan Fitri, untuk membolehkan Siti Aminah bertindak. Tingkah laku Razak menunjukkan sifat samseng, kejam dan tamak yang tidak terhingga. Bagi tertuduh Siti Aminah, mahkamah mendapati tertuduh adalah dalang utama, perancang dan juga pelaku langsung jenayah ini dengan cara yang paling kejam. Tertuduh hanya kerana ketamakan melampau terhadap uang insurans 3 juta rupiah, telah dengan kejam merancang untuk membunuh suaminya, Ahmad bin Kasim. Tidak berhenti di situ, tertuduh menganggap arwah Farid bin Ahmad, anak tirinya, sebagai satu beban dan bertekad untuk membunuhnya. Tingkah laku tertuduh telah mencapai tahap kehilangan sifat kemanusiaan yang paling teruk apabila kertas pertuduhan dan keterangan di mahkamah menjelaskan tertuduh tidak membius anak kandungnya yang berusia 6 tahun, arwah Fitri bin Ahmad. Apabila kanak-kanak itu tiba-tiba terjaga dan melihat jenayah itu, untuk menutup mulut, untuk memastikan rancangan menuntut insurans berjaya, tertuduh sendiri, ibu kandungnya, telah menenggelamkan anaknya di dalam besen air tanpa mengendahkan jeritan mak daripada kanak-kanak itu. Mahkamah menekankan, tingkah laku ini bukan lagi tingkah laku seorang manusia. Ia telah melampaui semua batasan moral. Pembohongan, lakonan sedih yang dicipta oleh tertuduh selepas itu semakin menunjukkan kelicikan dan kedinginan yang menakutkan. Tertuduh tidak lagi boleh dididik atau dipulihkan dan perlu disingkirkan secara kekal dari masyarakat. Mahkamah mengambil kira unsur-unsur yang memberatkan seperti membunuh 2 orang atau lebih, membunuh orang di bawah umur 16 tahun, membunuh orang yang berada di bawah jagaannya atas motif yang keji dan melakukan jenayah dengan cara yang kejam.
Selepas menganalisis, panel hakim mencapai keputusan akhir. Atas sebab-sebab tersebut, hakim mengumumkan, Mahkamah Tinggi Johor Bahru dengan ini memutuskan tertuduh Razak bin Ismail didapati bersalah atas kesalahan membunuh. Di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas tertuduh Razak bin Ismail. Razak bin Ismail apabila mendengar dia terlepas dari hukuman mati, tidak dapat berdiri teguh. Dia robah, kedua-dua kakinya lembek, menggeletar. Hakim menyambung, suaranya menjadi lebih tegas. Tertuduh Siti Aminah didapati bersalah atas kesalahan membunuh. Di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, Mahkamah menjatuhkan hukuman ke atas tertuduh Siti Aminah. Hukuman mati. Hukuman mati. Dua perkataan itu diucapkan dengan tegas. Seluruh dewan senyap seketika, kemudian pecah dengan tangisan teresak-esak dari keluarga mangsa. Jiran-jiran yang hadir ramai yang bertepuk tangan. Mereka berpendapat hukuman itu setimpal dengan jenayah yang tidak boleh dimaafkan. Siti Aminah, apabila mendengar hukumannya, tidak rebah, tidak meraung. Dia hanya memejamkan matanya, terhuyung hayang sedikit, kemudian berdiri tegak, kaku seperti patung batu. Wajahnya kosong, tiada setitik air mata penyesalan, tiada sedikit pun rasa takut. Kedinginannya sehingga ke saat terakhir lebih menakutkan daripada jenayah yang dilakukannya. Hukuman dilaksanakan. Kedua-dua penjenayah itu diiringi keluar dari mahkamah, meninggalkan di belakang tangisan pilu dan kemarahan seluruh masyarakat. Melalui kes ini, salah satu kes paling kejam dalam sejarah kehakiman, kita dapat melihat kuasa pemusnah yang dahsyat dari ketamakan dan nafsu. Hanya kerana wang insurans 3 juta rupiah, hanya kerana hubungan sulit yang berdosa, seorang isteri, seorang ibu, boleh berubah menjadi syaitan yang lebih kejam daripada binatang. Siti Aminah bukan sahaja membunuh suaminya, tetapi juga menghapuskan beban, yaitu anak tirinya, dan lebih mengerikan, mengorbankan darah dagingnya sendiri. Kes yang kelihatan seperti jenayah sempurna, yang dilindungi oleh ribut alam. Jika tidak kerana kejanggalan di tempat kejadian yang disedari oleh SAC Azman bin Hashim, jika tidak kerana kebijaksanaan dan keberanian remaja 16 tahun Farid bin Ahmad, jenayah ini mungkin akan terkubur di dasar kolam. Telepon batu bata lama dengan fail "Selamatkan Aku" adalah jeritan meminta tolong dari alam lain. Ia adalah suara orang mati yang tidak rela dizalimi, yang bangkit untuk mendedahkan wajah sebenar penjenayah. Keadilan akhirnya ditegakkan, tetapi tragedi akan kekal selamanya. Luka yang ditinggalkan oleh Siti Aminah dan Razak bin Ismail di bumi Pontian tidak akan pernah sembuh. Ia adalah satu pengajaran mahal yang mengingatkan kita bahawa sempadan antara manusia dan syaitan kadangkala lebih nipis daripada sehelai polisi insurans. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya teringin sangat nak tahu kawan-kawan yang sedang menonton ini dari mana ya? Cuba tinggalkan komen anda di bawah. Apa pula pendapat anda tentang cerita yang saya sampaikan tadi? Saya amat hargai setiap pandangan anda semua. Apa-apapun, saya doakan semoga anda semua sentiasa dilindungi, diberi kesihatan yang baik, dan sentiasa berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Jaga diri baik-baik ya. Dan sekiranya anda sendiri ada kisah menarik atau pengalaman pribadi yang ingin dikongsikan bersama kami, jangan segan silu untuk ceritakannya di ruangan komen. Mana tahu cerita anda pula yang akan kami kongsikan pada masa akan datang.